Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana cerita Fir'aun, dia menyesal dan dia taubat pada Allah Ta'ala di mana dia duduk dalam laut, ada duduk lemah air. Duduk lemah air. Duduk lemah air itu nyamuk sudah berada di halqum. Pada masa itu saat dia hidup bergaringan dengan malakul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhi Allah subhanahu wa ta'ala wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan ataupun nadran lillahi ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini masih lagi Allah SWT panjangkan umur kita, alhamdulillah. Sihat kita di dalam nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, alhamdulillah. Dan pada pagi ini kita akan belajar tadabbur, memahami ayat-ayat Allah SWT di dalam surah Az-Zukhruf pada juzuk ke-25. Surah yang ke-43 adalah 89 ayat dan kita berada pada ayat ke-55 insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma asafuna taqamna minhum فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون
هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون صدق الله العظيم. Tuan-tuan semua, kita lihat pada ayat 55, Allah SWT berfirman berkaitan kedahsyatan gerak kepalanya yang ditunjuk oleh Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya. Maka Allah Ta'ala berfirman menceritakan kepada kita Nabi Muhammad, falamma asafuna taqamna minhum, setelah mereka membuatkan kami, yakni Allah SWT murka. Falamma asafuna intaqamna minhum, bila mana mereka ni telah membuatkan Allah Ta'ala jadi murka. Allah Ta'ala dah bagi peluang banyak. Allah Ta'ala dah bagi peluang yang banyak kepada Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Tetapi mereka ni masih lagi, walaupun Allah Ta'ala tarik balik bala-bala yang mereka tanggung, di antaranya ribut taufan, di antaranya apa lagi, belalang yang banyak, di antara lagi kutu yang banyak, katak yang banyak, darah yang banyak, di merata-rata darah. Maka bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala falamma kashafna 'anhum rijza, bila mana Allah Ta'ala tarik semua, berhentikan semua bala-bala tadi, tapi masih lagi fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, masih lagi Fir'aun tunjukkan kepada, dan kaum mereka ni pun juga masih buat bodoh, masih mengikut tipu daya Fir'aun tadi, masih lagi mengikut, menyebabkan katanya Allah SWT asafuna, mereka ni menyebabkan Allah Ta'ala rasa murka. Intaqamna minhum, maka kami menyiksa mereka. Allah Ta'ala dah bagi peluang dah, banyak kali dah bagi peluang kepada Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya. Sepatutnya bila melihat Allah dah hantar taufan 7 hari, ribut taufan ni, dan mereka dah berjanji dah dengan Nabi Musa, kan? Ayat-ayat yang sebelum ni, mereka minta tolong dengan Nabi Musa. Mana? Pada ayat 49, mereka dah janji dah dengan Nabi Musa. Wa qalu ya ayyuhas sahir, mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai itu guru yang boleh buat sihir. Mereka bagi penghormatan kepada orang-orang yang pandai sihir ni. Ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak innana lamuhtadun, mintalah kepada kami, minta dengan Tuhan kamu menurut apa yang dia janji pada kami. Nak bagi apa dia kepada kami, nak tarik semula ujian yang dia bagi tadi. Maka kami janji, innana lamuhtadun, kami janji untuk kami ni akan jadi orang yang beriman, dapat hidayah, dapat petunjuk. Ini janji. Tiba-tiba apa jadinya? Bila mana Allah Ta'ala tarik semula tadi, maka mereka masih lagi pada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Maka itulah menyebabnya Allah Ta'ala kata asafuna. Mereka telah menyebabkan Allah Ta'ala rasa murka. Intaqamna minhum, maka kami seksakan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala sebut? Kami seksakan mereka.
fa'aghraqnahum ajma'in. Maka kami tenggelamkan mereka semua di dalam laut. Di dalam laut Allah Ta'ala hukumkan mereka di atas kedegilan mereka, kesombongan mereka, kejahatan mereka. Masih lagi duk kejar Nabi Musa AS dengan pengikut-pengikut Nabi Musa. Duk kejar lagi, tak puas hati. Bila mana Nabi Musa masuk dalam laut, Allah Ta'ala bekukan laut, masih lagi gerak pada Nabi Musa nak bunuh. Kejar punya kejar. Bila Nabi Musa sampai di sekolah, mereka berada di tengah-tengah laut, maka Allah Ta'ala binasakan mereka. Fir'aun dengan tentera-tentera. Kata semua pernah kita dengar ayat pada ayat 51. Apa kata Fir'aun? Ayat 51. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun dia menyeru kepada kaum dia, wahai kaum aku ni raja besar yang memiliki negara Mesir, dan ni air yang berlari di bawah istana aku. Dia berbangga dengan air. Dengan air tadi, air sungai ni. Dia berbangga dengan nikmat Allah Ta'ala bagi kepada dia, dengan Allah Ta'ala baginya nikmat sungai dia berlari ke bawah istana dia. Dia sebut wahadil anhar tajri min tahti, dan sungai-sungai ini mengalir di tempat-tempat di bawah kediaman aku, di bawah istana aku. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat semua? Ini kehebatan aku ni. Tuan-tuan semua, dalam satu hadis dikeluarkan daripada Imam At-Tabrani, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Hatim, Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma syaa wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi." Katanya Nabi, "Fa inna ma dzalika istidraj minhu lahu." Wa qara'a falamma asafuna taqawna minhum fa aghraqnahum ajma'in. Allah, bila mana Nabi sebut hadis ni, Nabi baca ayat 55 surah Az-Zukhruf ni di belakang hadis. Nabi kata apa dia? Idza ra'aita Allah, bila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til 'abda, memberi kepada seorang hamba dia masya'a, apa dia yang dia kehendaki. Allah Ta'ala beri, dia nak apa dia Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Wa huwa muqimun 'ala ma'siyati. Bila mana Allah Ta'ala bagi tu, patut-patut dia bersyukur pada Allah Ta'ala, buat ketaatan, tinggal maksiat. Itu baru betul. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, sepatutnya begitulah. Dia kena bersyukur pada Allah Ta'ala dengan buat ketaatan, tinggal kejahatan. Sepatutnya. Tetapi Nabi kata wa huwa muqimun 'ala ma'siyati. Tetapi dia berkekalan duduk di atas maksiat. Duduk buat maksiat juga. Sedekah apa kok dia nak tadi Allah Ta'ala bagi. Fa inna ma dzalika istidrajun minhu lahu. Sebenarnya itu adalah Allah Ta'ala istidraj. Allah Ta'ala istidraj. Maknanya apa dia? Iaitu Allah Ta'ala bagi upah pada dia. Dia kata ni Allah Ta'ala bagi rezeki dia. Dia duduk lawak Allah. Dan buat maksiat. Nikmat menimpah luah. Kok dia nak tak dia boleh. Cerita supaya Fir'aun. Fir'aun itu nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia. Allahu Akbar. Negara Mesir itu buat dia. Sebab itulah apa ni dia ni, dengan sihat dia ni Allah Ta'ala dia bagi remeh pada Fir'aun. Kalau mengikut dalam ceritanya, Fir'aun tak pernah remeh, tak pernah sakit.
maka nikmat Allah Ta'ala bagi pada cukup banyak. Jadi dia ni sebenarnya dia ada rasa dia ni hebat. Sebenarnya itu adalah istidraj daripada Allah SWT, iaitu upaya daripada Allah Ta'ala untuk dia. Wa qara'a, maka Nabi baca ayat ni, falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Nabi baca ayat ni, tak kira dah siapa-siapa dia, di zaman mana. Ini Nabi baca ni zaman Nabi Muhammad, tapi Nabi guna ayat ni. Ayat ni adalah ayat yang mana Fir'aun tunjuk, Allah panggil kalau yang Allah Ta'ala bagi peluang banyak pada dia, nikmat-nikmat banyak, tetapi masih lagi pada menyebabkan Allah Ta'ala kata, menyebabkan aku murka, maka aku seksakan, intaqamna minhum, aku seksakan mereka, fa'aghraqnahum ajma'in, aku tenggelamkan mereka kesemuanya dalam laut. Jadi Nabi ambil guna pakai ayat ni sebagai i'tibar makan, i'tibar apa yang telah berlaku pada zaman dahulu, iaitu Fir'aun dengan tentera-tentera dia, pengikut-pengikut dia, kesemuanya tak ada apa-apa, mati habis. Sebab Fir'aun dia kau habis, dia nak suruh bedek juga. Musa ni, Nabi Musa dengan pengikut Nabi Musa ni jangan tinggal seorang. Sebab tu dia kau habis, menteri dia, pengikut dia, askar dia, tak ada tinggal seorang pun di istana. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut tadi, fa'aghraqnahum ajma'in, kami tenggelamkan kesemua mereka. Sebab apa jadi kesemua tu? Sebabnya Fir'aun kira semua, punyanya marah, punyanya gerak, punyanya keliru, nak bunuh Nabi Musa dengan pengikut Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala jadikan peristiwa ini, peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan juga pengikut-pengikut Fir'aun ini, maka Allah Ta'ala kata apa dalam ayat 56, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, lil akhirin, lil akhirin. Khon akhir, kalau akhir yang akhir, kalau akhir yang lain. Dia beza baris kan. Kalau baris atas khon, akhir hak lain. Kalau akhir yang akhir, boleh baca belakang, tengok tempat pula, lil akhirin, bagi orang yang akhir. Kami jadikan mereka, faja'alnahum, kami jadikan mereka. Mereka mana tadi? Mereka Fir'aun wa qaumahu, dan kaum mereka, kaumnya kaum Fir'aun. Pada ayat 51 tu Allah Ta'ala sebut, wa nada Fir'aun fi qaumi, menyeru Fir'aun pada kaumnya. Jadi kaum dia ni pengikut-pengikut dia. Yang mana pengikut dia, yang mana ni? Yang mana, bila mana Fir'aun pada ayat 54 tadi, sebelum ni kita baca dah kemarin, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh. Bila mana Fir'aun masih lagi buat tipu daya kepada kaumnya, fa'ata'uh, kaum dia ni masih lagi ta'at, memberi sokongan, memberi kepercayaan kepada Fir'aun. Ini Allah Ta'ala kata, innahum kanu qauman fasiqin. Ini kaum yang jahat sebenarnya. Ya Allah, yang jahat, kaum yang jahat. Maka mereka inilah yang katanya Allah Ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Maka daripada sini juga Allah Ta'ala sebut tadi, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka suatu ikutan yang telah berlalu dan contoh bagi yang lain. Contoh orang yang tak dengar perintah Allah Ta'ala, yang masa lagi dah pada, walaupun sudah berjanji taubat pada Allah Ta'ala, nak kembali kepada jalan, tapi tak juga. Ni contoh dia ni, salaf, mana ikutan yang telah berlalu, mana cerita lama, cerita salaf.
Kami jadikan kaum Fir'aun ikutan bagi orang-orang yang selepas mereka dari orang-orang yang kafir, yang sesat, yang layak diseksa dan dibinasakan oleh Allah Ta'ala, seperti mana kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menjadi pelajaran kepada yang lain, supaya jangan melakukan kalau-kalau yang Allah Ta'ala murka. Jangan buat. Jangan buat. Jadi itu satu cerita. Kita pada cerita Fir'aun dengan tentera-tentera ataupun pengikut-pengikutnya. Allah Ta'ala dah bagi peluang, tetapi tidak nak ambil peluang yang terbaik Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah tuan-tuan semua, Allah Ta'ala bagi pada kita ni peluang untuk kita nak taubat ni luah. Masa tu luah masa. Seluah-luah masa tu sepanjang umur kita. Seluah masa tadi. Umur kita berapa ni? Umur kita ni berapa? Contohlah kita kata umur kita 60. Seluah-luah masa start dari kita balik sampai kita umur 60 Allah Ta'ala bagi. Tiba-tiba umur 60 tahun, satu hari kita mati. Maka mati tak habis dah ni. Luahnya masa Allah Ta'ala bagi untuk kita taubat pada Allah Ta'ala. Itu dari sudut masa atas diri soleh-soleh. Masa untuk sepanjang zaman ni, selagi mana matahari tidak terbit sebelah barat. Kita mati, lepas kita hidup lagi, masa dia berjalan lagi. Lepas kita tu mati, lepas dia ada lagi, selagi mana matahari tidak naik sebelah jatuh. Bila matahari naik sebelah barat, tak ada nak peluang untuk taubat pada Allah Ta'ala. Nak taubat pada masa itu pun, sebagaimana cerita Fir'aun, dia menyesal dan dia taubat pada Allah Ta'ala di mana dia duduk dalam laut, ada di lemah air. Di lemah air. Di lemah air itu nyamuk sudah berada di halqum. Pada masa itu saat dia hidup bergaringan dengan malakul maut. Dia dipanggil saat. Nyamuk sudah berada di gharah-gharah dipanggil. Pada masa itulah dia dah taubat pada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tidak izin. Allah Ta'ala tak bagi peluang. Sebabnya Nabi pun ada bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala ketima taubat hamba tadi selagi mana nyawanya belum berada di gharah-gharah, belum sampai di halqum. Dan taubat Allah Ta'ala bagi peluang. Allah Ta'ala ketima taubat hamba. Ayatnya Allah Ta'ala tak ada lah Tuhan Hok maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha ni semua duduk pada Allah. Syukurnya Allah Ta'ala kalau mana hamba dia tadi kau buat dosa tadi, bila mana kembali pada Allah Ta'ala, taubat pada Allah. Kalau seorang yang hilang, apa dia? Contohnya Nabi beri, orang yang hilang daripada pasir tunggangan dia, yang mana di atas tunggangan dia tadi ada bekal dia makan minum, semua keperluan ada di atas belakang unta atau kuda dia. Tiba-tiba kuda unta walangi, jadi hilang. Dia pun cari sampai letih berdiri, duduk mengharap binatang tadi mari balik. Tiba-tiba tidur dalam keadaan sedih dan menangis. Tak cukup cari di mana, daripada pasir ni. Harapan dia tak putus dah, matilah daripada pasir ni. Makannya pun tak ada, air pun tak ada, kenaikan pun tak ada. Nak ke mana daripada pasir? Kalau semua pada pasir dia tersebut kampung kita. Pada pasir ni dia sentiasa dia ada ibu pada pasir. Sebab tu pada pasir tuan-tuan semua, kalau kita pergi pada pasir, kabel ni kalau hari ni dengan esok dia tak super. Tama-tama kalau seminggu kalau tak super, belum ni nampak bukit. Esok tak ada lah.
Ibu mati bawa alis bulan ni. Kening kepada pasir ni. Tiba-tiba duduk. Orang Kelantan paling kolek-kolek suara dia. Dulu dalam keadaan mencari, cari tak jumpa, akhir sekali tertidur. Setelah daripada dia jaga daripada dia, dia tengok buta dia ada dekat dia. Betapa suka gembiranya. Setelah dia penat, dia cari tadi. Putus harapan dah berasa. Dia tengok ada balik semula. Allah hantar semula. Seronoknya dia. Maka katanya Nabi, Allah lebih seronok lagi daripada hamba dia ni. Bila mana ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang buat dosa, taubat pada Allah Ta'ala, yang pergi jauh daripada Allah Ta'ala, balik semula kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukurnya seronoknya Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala ni kita panggil Ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang paling belah kasihan, paling mengasihani, paling ada kasih sayang, duduk pada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan semua, maka Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala sebut pada ayat ke 56 tadi sebagai dia panggil contoh teladan bagi umat yang akhir, yang terkemudian, iaitu umat Nabi Muhammad ni, yang diiktibar makanan, iktibar apa yang telah berlaku kepada orang yang memurkai Allah SWT, yang panggil yang dimurkai Allah Ta'ala, yang tidak mentaati Allah Ta'ala. Kita lihat pula cerita Allah Ta'ala paparkan pada ayat 57 surah Az-Zukhruf ni, walamma duriba banu Maryam masalah. Ini cerita anak kepada Maryam, iaitu Nabi Isa AS. Iza qaumuka minhu yasiddun. Ini bila mana Nabi SAW sebut cerita Isa ibn Maryam pula kepada kepada bangsa Arab, kaum musyrikin Mekah, apa dia respon tidak malah. Bagaimana? Lagu dia panggil apa? Lagu berdebat macam mana pula? Untuk berhujah, untuk beli, duduk nyanyi, duduk nyanyi lagu mana pula? Bila mana Allah Ta'ala sebut cerita ni pada ayat 57, walamma duriba banu Maryam masalah. Dan tak kala Nabi Isa AS anak kepada Maryam dijadikan contoh perumpamaan, kiranya kaummu idza qaumuka minhu yafsidun, kaum kamu ni wahai Muhammad, dia menyorok-nyorok, buat solok-solok, dia solok, menyorok-nyorokkan dia, solok-solok. Bila sebut nama Nabi Isa, dia solok lagi, tahu solok lagi, loya. Apabila disebut Nabi Isa AS di dalam Quran, dijadikan contoh, iaitu ketuhanan yang disembah, ketuhanan yang disembah selain daripada Allah SWT. Maka orang kafir Quraisy ni dia jadi geger, jadi sorok, jadi duk sorok, jadi geger, jadi sorok. Maka ahli tafsir ada menyebutkan kejadian ini dia panggil bila mana Nabi SAW baca ayat 98 surah Al-Anbiya. Bila mana Nabi baca ayat ini dia tahu kafir. Nabi baca innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Apa makna dia? Sesungguhnya kamu dengan apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu, kamu dengan apa kamu sembah selain daripada Allah, iaitu berhala-berhala, akan menjadi hasabu jahannam,
akan menjadi kayu api neraka Jahannam. Kamu akan masuk neraka Jahannam, dan apa yang kamu sembah pun akan masuk dalam neraka Jahannam. Orang kafir Quraisy ni, dia sembah apa? Dia sembah berhala. Bismillah. Dia sembah berhala. Jadi katanya Nabi baca surah Al-Anbiya ayat 98, nanti tuan-tuan boleh rujuk. Nabi baca, innakum, sesungguhnya kamu wahai kaum kafir Quraisy, wa ma ta'buduna, dan apa yang kamu sembah, min dunillah, selain daripada Allah, hasabu jahannam, semua sekali akan menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Itu. Maka bila begitu tuan-tuan semua, bila begitu, ada seorang, dan ada banyak-banyak lama-lama orang kafir Quraisy ni, ada seorang ni, dia mahu berhujah dengan Nabi Muhammad. Nama dia Abdullah bin Az-Zibar. Abdullah bin Az-Zibar. Abdullah bin Az-Zibar ni sebelum cerita dia sebelum daripada Makkah dan qabla ayyuslimah, sebelum daripada dia Islam lah cerita ni. Kalau itu dalam ni, dia ni masih Islam juga akhir. Tapi dia ni berhujah dengan Nabi mengenai ayat yang Nabi baca tadi dalam surah Al-Anbiya tadi, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, kamu sembah iaitu berhala-berhala, akan menjadi bahan bakar dalam neraka Jahannam. Maka Abdullah Az-Zibar, dia kata kepada Nabi Muhammad berkaitan ayat tadi, adakah ayat yang kamu baca ni Muhammad, ayat yang kamu baca ni, adakah ayat ni dituju pada kami pokok kita, ataupun dituju kepada juga pada Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala, ataupun ditujukan kepada keseluruhan umat manusia? Maka jawab Nabi SAW, Nabi kata apa, ayat ni ditujukan kepada kamu, dan juga kepada Tuhan-Tuhan kamu sembah, dan juga kepada keseluruhan umat. Keseluruhan umat, umat-umat dulu pun serupa. Maka berkata Abdullah Az-Zibar, dia kata apa? Aku bantah. Aku bantah lagi, dia bantah habis. Aku bantah demi Tuhan yang yang mempunyai Kaabah. Demi Tuhan Kaabah. Bukankah tidak orang Nasrani ini, dia dah kait, dia mari kait, dia kaitkan orang Nasrani. Bila mana Nabi SAW sebut pasal Isa anak Maryam, cerita nama, sebut nama Isa ibnu Maryam, maka mereka kaitkan cerita tadi dengan mana orang Nasrani ni, dia ni menyembah Al-Masih ibnu Maryam, maknanya Nabi Isa. Orang Yahudi pula, dia buat mari kait orang Yahudi. Kalau sana orang Nasrani kan dia semua tiga Tuhan. Tuhan Ayah, Tuhan Mak, Tuhan Pak. Tuhan Ayah Allah, Tuhan Mak Maryam, Mary. Tuhan Anak Yesus, iaitu Nabi Isa. Lepas tu orang Yahudi, dia menyembah Uzair anak Allah, dia kata, dia sembah Uzair. Dan orang Arab
dia sembah, dia tidak sembah Isa ibn Maryam, dia tidak sembah Uzair ibn Allah, dia tak sembah, tetapi dia sembah berhala. Dia kata orang Arab ni, orang Arab ni dia kata dia sembah malaikat. Ada di antara sembah malaikat, sembah malaikat, dan dia kata malaikat itu Tuhan. Ada di antara mereka. Kalaulah mereka disebut-sebut ke tadi masuk dalam neraka, kalaulah semua tadi itu masuk dalam neraka, maka kami reda kami masuk neraka. Ini ayat apa tu? Ini ayat ni, ayat yang Nabi baca tadi. Sesungguhnya kamu dengan apa yang kamu sembah, semuanya akan masuk neraka Jahannam. Jadi dia tanya tadi, Abdullah Az-Zubair tanya tadi, semua ayat-ayat ini dituju pada siapa? Maka Nabi kata pada semua. Tak kira lah mana-mana umat. Dia bawa lagi. Kalau begitu, Nabi Isa, orang sembah dia, buat jadi Tuhan. Orang Nasrani sembah dia sebagai anak Tuhan. Maka bila di akhirat esok, kami semua dipakai masuk neraka belakang, kami reda kami masuk neraka juga, sebab kami sembah berhala. Allah wal Uzza wa Manata. Kami semua berhala. Kami ada masuk neraka. Sebab apa kami ada? Sebab kami suka dengar tu. Kalau Isa tu masuk neraka sebab Allah sembah dia, kami ada, kami nak masuk neraka juga sebab kami sembah apa ni berhala. Sedangkan tuan-tuan semua ayat yang mana yang Nabi baca pada ayat 98, dia ada poin dengan ayat yang kita baca ni. Dia ada kaitan. Pada ayat 98 surah Al-Anbiya itu, Nabi baca ayat Allah Ta'ala sebut, innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa sahaja yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala. Wa ma ni bukan, ma ni tak masuk yang berakal. Kalau masuk berakal ni dia panggil man. Kalau Allah Ta'ala kata innakum wa man ta'buduna min dunillah, minun tu baru masuk oleh. Ma ni selain daripada Allah Ta'ala apa-apa. Kalau Nabi Isa ni dia masuk dalam man, dia oleh. Dia tu Nabi, dia tak sadar, tapi yang sadar adalah pengikut puja dia, menjadikan dia itu sebagai anak Tuhan. Maka Nabi jawab balik. Nabi jawab balik. Sebelum daripada Nabi nak jawab, bila mana mereka duduk sebut lagu tu tadi, kau duduk berhujah dengan Nabi Muhammad, nama dia Abdullah bin Az-Zubair ni, maka Nabi terdiam lama. Nabi tak nak jawab. Nabi tak jawab selalu. Nabi duduk dia. Kenapa Nabi duduk dia? Tak nak jawab. Sebab Nabi duduk tunggu wahyu daripada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala nak bagi jawapan. Mereka ni pulah Nabi. Dan mereka duduk anggap Nabi ni tak boleh nak berhujah, tak boleh nak mematahkan hujah dia. Jadi pada masa itulah mereka ni duduk sorok. Duduk sorok. Duduk sorok. Dia panggil geger. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat 101 dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala turunkan, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah lebih dahulu menerima kebaikan daripada kami, mereka dijauhkan daripada neraka.
Maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia kata, Imam Qurtubi sebut, sekiranya Abdullah bin Az-Zubair, dia kata kalau dia perhatikan secara halus akan makna ayat tadi, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun, maka nescaya dia tidak akan membantahnya sebab Allah Ta'ala sebut innakum wa ma ta'buduna. Ayat tadi kalau Nabi sebut tadi surah Al-Anbiya, sesungguhnya kamu tadi wa ma ta'buduna, bukan kata wa man ta'buduna, tetapi wa ma ta'buduna, hingga Nabi guna mi alif, makna apa-apa. Apa-apa, bukan kata Nabi sebut barang siapa man ta'buduna, barang siapa yang kamu sebut. Nabi sebut ma ta'buduna. Katanya Imam Al-Qurtubi, kalaulah Abdullah bin Az-Zubair, kalau dia tengok perhati molek ayat ni, maka dia tidak akan berhujah dengan Nabi, maka patah dengan ayat itu. Bermakna apa dia? Bermakna berhala itulah sesuatu benda yang tidak berakal. Ia telah disembah oleh orang lama dan tidak tersebut nama Nabi Isa anak Maryam itu ataupun para mereka. Tadi kan dia kata kalau mereka pun yang disembah pun masuk juga dalam neraka, kami setuju lah. Mereka masuk neraka, Nabi Isa masuk neraka, berhala kami masuk neraka, kami pun masuk neraka. Maka masuk neraka. Tak apa. Tapi tak benar siapa mereka masuk neraka. Ada orang semua mereka, ada orang semua Nabi Isa. Nabi Isa masuk neraka juga? Tak. Imam Qurtubi kata tak. Kalau dia tengok betul-betul, maka Allah Ta'ala kata innakum wa ma ta'buduna. Bukan Allah Ta'ala sebut innakum wa ma ta'buduna. Waman, bukan waman. Man ni bagi yang berakal. Maka Nabi Isa dengan para mereka tadi, walaupun dia disembah oleh orang ramai manusia, maka yang berakal ini tidak termasuk di dalam apa yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi. Maka berhala-berhala tadi tidak berakal, benda ada batu, semen, kayu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, orang kafir ni bila sebut nama Nabi Isa alaihissalam, maka Allah Ta'ala sebut walamma dhuriba banu Maryam masalah. Bila mana Nabi Isa ibnu Maryam tadi dia dikatakan sebagai contoh perumpamaan, maka tiba-tiba idza qaumuka minhu yasitun, tiba-tiba bila sebut nama Nabi Isa, mereka bertepuk tangan solat. Sebab kisah tadi kisah tadi jihlah Nabi Isa ni, dia kata ni bagi masuk neraka ni paling berdasarkan kepada apa Nabi sebut ayat yang mana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Maka tuan-tuan semua, insya-Allah tak boleh kira, maka kita akan sambung pada ayat 58. Betul tak? 57. Dan kita akan masuk nanti pada ayat 58. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Insya-Allah tuan-tuan semua, apa lagi yang dia panggil orang kafir Quraisy duduk berhujah dengan Nabi, duduk lawan Nabi, duduk debat dengan Nabi. Apa dia lagi ayat-ayat yang mereka susun ada lawan dengan Nabi, Allah Ta'ala paparkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat dapat apa ni 58 nanti insyaAllah, untuk hari pada hari Isnin lah. Kalau tak ada halaman lintas yang berbadan insyaAllah, kita akan sambung ayat 58 ni pada hari Isnin. Jadi apa asas pada dulu Wallahu'alam, kita tangguh dengan tasbih kafar dan surat al-asri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.